Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Syafa binti Azman. Nombor matrik saya 22440006. Saya daripada College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, KIAS. Dan saya mengambil kos ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan pengurusan, dan subjek yang ingin saya bentangkan adalah subjek Fiqh Jinayah PIP 3103, dan tugasan saya adalah assignment individu yang bertajuk tidak kehukuman keseksaan kecuali dengan nas. Okey, nama pensyarah yang dihormati ialah Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Okey, kita terangkan dulu apa maksud fiqh jinayah. Fiqh jinayah ni adalah tentang segala hukum hakam yang dikenakan ke atas seseorang individu yang melakukan perbuatan jahat seperti mencabul kehormatan jiwa atau tubuh individu lain. Penjenayah ini dikenakan hukuman dan tindakan ke atas kesalahan yang dilakukan. Okey, tujuan kita lakukan hukuman terhadap pesalah tersebut kerana kita ingin menjaga maqasid syariah. Okey, kenapa kita perlu menjaga maqasid syariah? Kerana terdapat 5 prinsip dalam maqasid syariah. Yang pertama ialah menjaga agama. Tujuan kita memelihara agama ni bermaksud kita untuk mengelakkan segala kemungkaran yang melanggar dan memusnahkan asas-asas agama, dan juga mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dan juga agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Sebab itulah kita kena jaga maqasid syariah yang pertama, iaitu menjaga agama. Dan yang kedua adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa supaya setiap rakyat ni dijamin hak keselamatannya. Yang kedua, memperkukuhkan benteng pertahanan negara. Yang ketiga, keselamatan jalan raya dan juga perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, dan juga pemeliharaan flora dan fauna. Sebab itulah dalam maqasid syariah ni kita kena menjaga nyawa. Yang ketiga adalah akal. Okey, akal ni memelihara akal supaya kita dapat pendidikan yang komprehensif, dan juga kita dapat memudahkan pendidikan OKU. Dan juga kita dapat mengawal akal kita supaya kita dapat melakukan segala kebaikan dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat iaitu menjaga harta. Menjaga harta ni tujuan kita menjaga harta ni untuk keadilan ekonomi, meningkatkan taraf hidup rakyat, dapat peluang pekerjaan yang baik, dan juga sistem kewangan Islam yang bertaraf dunia. Okey, dan yang terakhir adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan ni adalah untuk kebajikan rakyat, untuk penjagaan kebajikan anak yatim, untuk sistem sokongan dan kebajikan golongan gelandangan, dan juga membina keluarga yang sakinah dan mawaddah. Itu sebab kita kena tahu apa faktor yang perlu kita lakukan dan kita perlu jaga dalam prinsip maqasid syariah. Okey, seterusnya kita sambung dengan undang-undang Islam dan hukuman yang dikuatkuasakan. Okey, seperti yang kita tahu, undang-undang Islam ni adalah undang-undang yang disyariatkan oleh Allah yang merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan berasaskan dalil Al-Quran, As-Sunnah serta ijma' ulama' dan juga qiyas dan lain-lain. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran ni terbahagi kepada dua, iaitu hukum yang ditetapkan secara tetap oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas dan terang, dan yang kedua adalah hukum yang ditetapkan melalui ijtihad para ulama' dan fuqaha dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, atau hukum yang berasaskan qiyas, istislah, istihsan, istishab dan sebagainya. Terdapat beberapa hukuman yang telah dikuatkuasakan, iaitu kisah dan diyat, hudud dan juga ta'zir. Okey, kita teruskan dengan qisas. Qisas adalah hukuman kecederaan ke atas anggota yang dicederakan pada fizikal orang lain. Okey, hukuman ini dikenakan kepada anggota yang mempunyai sendi-sendi dan dapat dipastikan persamaannya seperti jari-jari tangan, jari-jari kaki, mata, telinga, hidung dan sebagainya. Okey, qisas ni adalah hukuman yang berkaitan dengan hak individu mangsa atau walinya. Okey, seperti hakim telah mendapatkan seseorang itu bersalah kerana membunuh, maka wali mereka boleh memilih sama ada untuk teruskan hukuman qisas tersebut ataupun menggantikan dengan diyat.
Okey, diat dengan kisos ni akan berkait rapat. So kita terangkan yang kisos dahulu, okey. Manakala kisos ni menurut istilah suatu pembalasan yang dijatuhkan hukumannya ke atas penjenayah, sama seperti tindakan jenayah yang dilakukan terhadap mangsanya. Menurut istilah syarak pula, kisos ni adalah hukuman hudud yang telah ditetapkan melalui nas-nas Al-Quran ataupun dalam hadis yang terdapat kesalahan yang melibatkan hak manusia. Kita berbalik kepada tajuk kita adalah tidak hukuman kesesaan kecuali dengan nas. Okey, kita terdapat dalil pensyariatan kisos yang menjelaskan tentang hukuman kisos bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ila akhir ayat. Okey, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Dan kita teruskan dengan maksud ayat yang seterusnya. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperolehi maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Maksudnya di sini, kisos ni, contoh kita hukum bunuh kan. Bunuh, contoh kita ada seorang bunuh orang yang lain kan. Okey. Lepas tu orang yang membunuh ni, si pembunuh ni dikenakan tindakan. Okey, dikenakan tindakan hukuman. Dan hukuman balas balik adalah okey, kalau kisos ni hukuman balas balik, iaitu kena hukum bunuh juga. Okey, sorry. Dibalas hukum bunuh juga. Tetapi bila dapat daripada keahlian ataupun ahli waris kepada si mati dan mengatakan bahawa tak perlu hukuman bunuh, tetapi dia nak bayar. Okey, dia nak tebusan seperti bayar diat. So maksudnya orang yang membunuh tersebut haruslah membayar diat kepada keluarga si mangsa dan tidak dikenakan hukuman bunuh terhadapnya. Gitu. Okey, kepada rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita teruskan dengan hikmah disyariatkan kisos. Okey, setiap undang-undang atau peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tidaklah mendatangkan perkara yang sia-sia, melainkan ia untuk kebaikan semua pihak. Okey, maka begitulah halnya dengan undang-undang kisos yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakannya. Sama sekali tidak menyusahkan atau memudaratkan, tetapi mempunyai hikmah atau yang tersendiri. Okey, antara hikmah kisos tersebut pula adalah untuk memberi keadilan kepada umat Islam. Okey, kisos ni satu hukuman yang adil lagi saksama. Ini kerana hukuman kisos akan sama dengan apa yang penjenayah telah lakukan. Contohnya, seperti yang saya bagi contoh tadi, seorang yang membunuh dengan sengaja akan dikenakan hukuman bunuh. Dan juga seperti seorang yang motong tangan dan haruslah dibalas balik dengan potong tangan. Tidak adil jika dibiarkan penjenayah tersebut bebas tanpa sebarang hukuman atau tindakan yang sepatutnya dikenakan. Kedua adalah untuk mencegah dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Dengan lakukan hukuman kisos ni, maka hal ini akan dicegah serta menghalang seseorang daripada melakukan jenayah ataupun merancang untuk melakukan jenayah. Apabila mereka mengetahui akan beratnya hukuman kisos tersebut, maka seseorang ini akan bercadang atau akan melakukan jenayah, yang ingin melakukan jenayah ataupun yang bercadang untuk melakukan jenayah tersebut akan berfikir berkali-kali tentang balasan yang akan dikenakan terhadapnya. Kisos tersebut juga akan membatalkan niat penjenayah dari melakukan sebarang jenayah. Yang ketiga, meredakan rasa marah atau dendam antara keluarga mangsa dan juga penjenayah. Okey, hukuman kisos ni dilaksanakan
maka segala rasa sakit hati atau dendam terhadap penjenayah telah hilang. Kerana undang-undang kisos ni balasan yang sama dan setimpal yang telah penjenayah lakukan. Maka waris-waris seperti ibu bapa, anak-anak mangsa jenayah bunuh akan merasa lega dan kurang marah jika pembunuh itu dihukum bunuh juga. Mereka tidak akan dihukum hukuman yang sama jika mereka berfikir dan melaksanakan diat. Diat tu contohnya, diat ni keluarga mangsa minta untuk membayar pampasan untuk arwah anaknya. Okey, kisos pembunuhan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja dan juga pembunuhan tidak sengaja. Okey, pembunuhan sengaja ni membunuh seorang dengan sengaja. Maksudnya perbuatan jahat dia tu, perbuatan jahat si pembunuh dengan niat yang mana ingin bunuh seseorang tersebut. Itu adalah pembunuhan sengaja. Dan pembunuhan serupa sengaja membunuh dengan separuh sengaja ataupun sebab untuk jadikan pembunuhan tersebut. Seperti contoh, seseorang memukul seseorang yang lain dengan satu alat, contohnya kayu yang kecil atau ringan, ataupun dengan batu, yang bertujuannya untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain. Tetapi dengan sebab ini ataupun untuk memberi pengajaran. Tetapi dengan ini mereka si pembunuh ni telah membuat pembunuhan serupa sengaja, menyebabkan orang itu meninggal dunia dan selainnya lah. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Perbuatan seseorang yang diharuskan baginya melakukan yang tidak ditujukan kepada seseorang yang lain. Seperti contoh, situasi berlaku di hutan. Pemburu menembak seekor rusa, lalu terkena manusia. Maka orang itu mati disebabkan tembakannya itu. So, itu adalah pembunuhan tidak sengaja. Satu tindakan yang diniatkan daripada seorang penjenayah yang ditujukan kepada mangsanya dengan menggunakan alat atau cara yang pada kebiasaannya boleh membunuh dan menjadi sebab mangsanya terbunuh namun tersalah sasarannya. Atasan akan menyiasat tentang kes ini, seperti yang berlaku kes tembakan tu. Dan kalau diikutkan, si penjenayah ini akan dikenakan hukuman. Selain pembunuhan jenayah yang mencederakan orang lain, setiap perbuatan jahat dengan niat yang dilakukan dengan cara memukul atau memotong yang tidak menyebabkan kematian, namun ia berdasarkan hasil perbuatan itu. Contohnya dalam jenayah memukul dan mencederakan, penjenayah akan dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang dilakukan dan yang berlaku sebagai hasil perbuatannya, walaupun asalnya ia tidak bertujuan melahirkan natijah seperti yang berlaku itu. Mencederakan atau memotong anggota manusia dengan sengaja, kisos selain pembunuhan dapat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu kisos pada anggota tubuh seperti mata, hidung, telinga, tangan dan kaki, dan juga kisos pada luka dengan pelbagainya. Sebagaimana kisos terhadap pembunuh yang dilakukan dengan sengaja dalam kes jenayah, mencederakan dan memotong dengan sengaja juga mestilah dikenakan kisos, iaitu dengan dihukum kisos jenis yang sama. Contohnya, si penjenayah memotong tangan kanan, maka penjenayah tersebut dipotong dengan tangan kanan juga. Jika penjenayah memotong seseorang yang lain tu dengan potongan tangan kiri, maka si penjenayah pun kena hukuman yang sama, iaitu potong tangan kiri. Dan juga kalau potong kaki kiri, balas kaki kiri. Kalau kaki kanan, kaki kanan. Macam gitu. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kisos ni berkait rapat dengan diat. Okey, diat ni bermaksud ganti rugi atau sesuatu kehilangan nyawa ataupun kecederaan ke atas seseorang individu
Dia ni juga bersangkut paut dengan kisos tersebut. Ia merupakan ganti kepada kisos. Okey, kisos ni hukuman balas bunuh. Diat ni sebagai macam meringankan. Diat ni meringankan hukuman kisos tersebut. Seperti contoh ahli keluarga mangsa, mangsa dibunuh tu memaafkan seseorang pesalah tersebut. Memaafkan si penjenayah. Tapi penjenayah ni perlu bayar diat, iaitu duit darah yang dikenakan sebagai ganti rugi. Maksudnya mungkin keluarga si mati ataupun keluarga si mangsa tak ingin dikenakan kisos terhadap si penjenayah tersebut. Tidak mahu dikenakan hukuman balas bunuh. Tetapi dia mahukan duit pampasan ataupun duit sebagai ganti. Okey, itu kisos dan juga diat. Seterusnya kita sambung dengan hudud. Okey, seperti yang kita tahu, segala hukuman yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan juga hadis serta ijma' ulama' dan juga qiyas, ia merupakan sesuatu yang baik untuk semua orang. Baik untuk semua masyarakat. Ia melibatkan maqasid syariah yang kita perlu jaga dalam prinsip maqasid syariah tersebut. Kita sambung kepada hudud. Hudud ni satu jenayah yang ditetapkan hukuman kesiksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukuman hudud ini, hukuman yang ditetapkan itu mesti dijalankan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, hudud ni melibatkan kesalahan zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak, derhaka dan juga murtad. Okey, hukuman hudud ni telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh ditambah atau dikurangkan daripada ketentuan itu. Ia bersifat kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Hukuman ini dianggap sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum bagi menghindari keburukan dan membawa manfaat kepada mereka. Antara hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda dengan mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat seorang pencuri yang mencuri sebuah topi baja lalu dipotong tangannya, dan yang mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Ini daripada hadis riwayat Muslim. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ini satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya, serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu mengambil peringatan. Surah An-Nur ayat 1. Hukuman yang kita tahu adalah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak. Hukuman ini tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Kesalahan dalam jenayah hudud ni dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum, iaitu menjejaskan ketenteraman, kedamaian dan keselamatan orang ramai, dan hukumannya pula memberi kebaikan dan pengajaran kepada mereka. Kesalahan ini tidak boleh diampunkan oleh manusia sama ada mangsa jenayah itu sendiri, warisnya ataupun masyarakat umum. Yang kita tahu tadi kisos, kisos boleh diampunkan oleh manusia, iaitu diampunkan oleh waris-waris mangsa. Tetapi hudud ini tidak boleh. Hudud ini yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh diampunkan oleh manusia. Okey, hukuman hudud ni tertakluk kepada kes jenayah syariah adalah untuk melaksanakan perundangan Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis. Hukuman hudud ni bukanlah untuk menyeksa seseorang tersebut ataupun menzalimi mereka, tetapi mengandungi hikmah yang sangat besar.
Namun demikian, ramai dalam kalangan kita yang kurang faham dan menyatakan bahawa hukuman hudud ini kejam dan tidak berperi kemanusiaan serta melanggar hak asasi manusia. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bahawa mereka yang melanggar hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Maksudnya, dan seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itulah orang yang zalim. Okey, mari kita lihat jenis-jenis jenayah hudud. Terdapat 7 kesalahan yang dikategorikan sebagai jenayah hudud. Yang pertama ialah zina, iaitu persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan dan bertentangan dengan hukum-hukum syarak. Yang kedua, menuduh orang berzina, iaitu qazaf, membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya dan tuduhannya tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Yang ketiga iaitu minum arak, meminum minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak, mabuk ataupun tidak, yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Yang keempat adalah mencuri, memindahkan secara sembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu daripada jagaan atau milik tuannya. Yang kelima adalah murtad, orang yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan perbuatan atau dengan perkataan atau dengan iktikad kepercayaannya. Yang keenam ialah hirabah, iaitu merompak, keluar seseorang atau sekumpulan yang bersetujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan orang lain dengan cara kekerasan. Yang ketujuh adalah penderhaka, iaitu buruh, segolongan umat Islam yang melawan atau menerhaka kepada pemerintah yang menjalankan syariat dan hukum-hukum Islam. Okey, tadi terdapat 7 jenis-jenis jenayah hudud. So, kita akan masuk satu persatu. Okey, kita tengok zina. Zina ni salah satu jenayah hudud yang paling atas. Okey, mazhab Syafi'i mendefinisikan zina ni sebagai persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang haram baginya, sama ada kerana tiada sebarang akad perkahwinan atau akad syubhah, atau sama ada tiada hak milik atau syubhah milik, dan tahu bahawa perbuatan itu adalah haram. Terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh ulama mazhab fiqh, tetapi mereka bersepakat menerima bahawa zina ialah persetubuhan haram yang dilakukan dengan sengaja tanpa nikah atau syubhah nikah dan bukan hamba yang dimilikinya. Persetubuhan yang dikira jenayah zina ni ialah persetubuhan yang berlaku pada kemaluan perempuan, iaitu kemaluan lelaki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan seperti keris dimasukkan ke dalam sarungnya. Perbuatan maksiat untuk memuaskan nafsu seperti bercumbu-cumbuan atau berkucupan tidak termasuk di dalam jenayah zina, tetapi merupakan perbuatan haram yang boleh dikenakan hukuman ta'zir kerana ia merupakan mukadimah pada perbuatan zina. Ta'zir kita akan terangkan sekejap lagi. So, kita teruskan dengan perbuatan zina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Isra juzuk 17 ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk yang membawa kerosakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi daripada surah An-Nur juzuk 24 dan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin.
Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika benar kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Terdapat 3 kaedah untuk pensabitan jenayah zina ni. Yang pertama, pengakuan penzina sendiri dengan mengulang-ulangkannya sekurang-kurangnya 4 kali. Disyaratkan pula dia membuat pengakuan tersebut dalam keadaan sedar dan siuman tanpa paksaan. Hukuman hudud tidak dilaksanakan ke atas pengaku jika dia menarik balik pengakuannya. Yang kedua, penyaksian 4 orang saksi lelaki yang akil baligh dan juga adil, iaitu mempunyai integriti peribadi. Disyaratkan juga bahawa setiap saksi melihat perbuatan itu secara jelas tanpa sebaran kesamaran. Jika tidak, mereka dikenakan hukuman qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Qarinah atau bukti. Yang ketiga, qarinah atau bukti yang meyakinkan seperti gadis yang didapati hamil atau seorang perempuan yang bersuamikan kanak-kanak yang belum baligh didapati mengandung atau seorang perempuan yang melahirkan anak yang sempurna sifatnya dalam masa tidak sampai 6 bulan daripada tarikh pernikahannya, iaitu perempuan berkenaan. Seterusnya kita sambung dengan menuduh orang yang berzina, iaitu qazaf. Qazaf ni adalah satu daripada kesalahan jenayah hudud yang dinyatakan secara pasti dan jelas oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ia merupakan satu jenayah khusus yang melibatkan penghinaan yang amat serius ke atas seseorang yang baik akhlaknya dengan tuduhan zina atau seumpamanya dan tuduhan anak luar nikah. Okey, fuqaha membincangkan tentang kesalahan jenayah qazaf berdasarkan autoriti Al-Quran dan hadis dan juga ijma' menjadikan ayat 4 daripada surah An-Nur sebagai dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya di sini qazaf ni adalah orang yang menuduh orang berzina. Maksudnya mereka ingin menjatuhkan orang-orang yang suci dan orang-orang yang tidak melakukan zina tersebut. Ayat Al-Quran dan hadis tersebut sebagai dalil kesalahan qazaf serta diperkukuhkan dengan ayat 23 daripada surah An-Nur. Zina boleh berlaku. Terdapat 3 tuduhan zina yang boleh berlaku, iaitu antara lelaki dengan lelaki, antara perempuan dengan perempuan dan juga antara lelaki dengan perempuan. Kaedah pensabitan jenayah qazaf ni terdapat 3, iaitu daripada pengakuan, iaitu pengakuan daripada penzina yang melakukan jenayah zina tersebut. Yang kedua iaitu penyaksian. Penyaksian ini ialah mestilah bilangan saksi mereka 4 orang lelaki yang layak, iaitu mukallaf, ada serta mampu menjelaskan dengan betul dan tepat perlakuan jenayah yang disaksikannya, dan kenyataan mereka semua adalah seragam dan tidak ada percanggahan antara satu sama lain. Sama ada dilakukan secara berasingan ataupun berasingan antara mereka ataupun mereka melakukan secara serentak. Jika pendakwa atau penuduh tidak dapat membuktikan dakwaan zina atau liwat itu dengan 4 saksi, maka dia boleh dituduhkan melakukan jenayah qazaf disebabkan tidak cukup bukti ke atas yang dituduh untuk disabitkan. Yang ketiga adalah qarinah. Qarinah ni sesuatu tanda atau perkara yang diyakini ada kaitan langsung dengan sesuatu tindakan jenayah yang berlaku atau sesuatu yang dapat diambil kesimpulannya daripada hakim tentang berlakunya jenayah tersebut. Qarinah ni dijadikan sebagai bukti jenayah jika tidak terdapat bukti-bukti lain
yang lebih kuat. Ia dijadikan bukti dalam jenayah hudud. Contoh, perempuan yang tidak bersuami mengandung, maka bukti mengandung itu dianggap sebagai qarinah adanya persetubuhan yang haram. Begitu juga dengan bau arak di mulut sebagai qarinah untuk disabitkan kesalahan minum arak. Okey, yang seterusnya kesalahan yang patut dilakukan hudud ke atasnya iaitu minum arak. Okey, dalil pengharaman arak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismu kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qul af. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 219. Minum arak adalah satu kesalahan yang besar seperti mana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya daripada surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan bertenung nasib dengan anak-anak panah adalah perkara keji yang termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya agar kamu berjaya. So, terdapat beberapa kod seperti zina, qazaf, minum arak dan sebagainya dalam hudud. Okey, kaedah pensabitan jenayah minum arak ada 3. Yang pertama, pengakuan peminumnya sendiri dengan syarat yang cukup. Yang kedua, penyaksian oleh 2 orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan yang adil dan cukup syaratnya. Yang ketiga adalah pembuktian melalui tanda-tanda tertentu iaitu qarinah seperti bau arak dan berkeadaan mabuk. Hikmah pengharaman arak ni, kerana arak ni telah disyariatkan dan hukumannya berat ke atas peminum-peminumnya, telah ditetapkan dalam nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini kerana arak itu terbukti mendatangkan pelbagai mudarat bukan sahaja kepada peminumnya, bahkan juga kepada masyarakat di sekelilingnya. Arak juga memberi kesan yang serius dari aspek budaya, sosial, psikologi dan seterusnya, membawa kesan yang buruk kepada agama dan negara. Okey, antara kemudaratan yang timbul daripada minum arak ialah melemahkan akal fikiran dan menghilangkan kewarasan akal, dan yang kedua membahayakan kesihatan, dan yang ketiga membazirkan wang, yang keempat menjadi punca kepada kejahatan dan kemaksiatan, yang kelima membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Okey, Allah pernah berfirman dalam surah Al-Maidah tentang bahayanya diri sendiri. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah tentang arak ini membahayakan diri sendiri dan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan mengkehendaki supaya berlaku permusuhan dan kebencian di antara kamu disebabkan oleh arak dan judi. Dan kesalahan yang seterusnya ialah mencuri. Jenayah curi ni dalam bahasa Arab adalah dipanggil sebagai sariqah. Sariqah ni bermaksud mengambil sesuatu secara sulit, dan menurut syarat pula ialah mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Curi adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan hukuman potong tangan ke atas pencuri
adalah diwajibkan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanannya. Mereka sebagai satu pembalasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Daripada surah Al-Maidah ayat 38. Sarikah ataupun jenayah curi ini menurut undang-undang Islam menekankan dua komponen, iaitu pencuri dan barang yang dicuri. Islam meletakkan sarikah ni sebagai salah satu jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Oleh itu, syarat-syarat untuk menyabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi itu adalah ketat. Syarat-syarat untuk mensabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi adalah yang pertama, orang yang melakukan jenayah curi mestilah telah baligh ataupun berakal. Tidak dipaksa melakukan jenayah curi. Yang kedua, harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan, iaitu sebanyak 1/4 dinar yang bersamaan 1.06 gram. Yang ketiga, harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Yang keempat, harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Yang kelima ialah si pencuri sedar bahawa mencuri adalah haram. Dan yang keenam ialah harta yang dicuri mestilah suci dan bukannya najis. Okey, merujuk kepada pelaksanaan hukum hudud untuk kesalahan mencuri, sesiapa yang melakukan kesalahan mencuri ini wajib dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum syarak, iaitu dipotong tangannya. Pensabit jenayah curi adalah melalui ikrar, iaitu pengakuan, keterangan dua orang saksi lelaki yang adil ataupun sumpah yang mardud. Okey, kepada para hadirin sekalian, seterusnya kita sambung dengan kesalahan murtad. Murtad ni pada tindakan seseorang yang keluar daripada agama Islam. Murtad dan kufur ni boleh dikategorikan melalui salah satu yang berikut. Yang pertama iaitu melalui kepercayaan. Seperti contoh, seseorang ni boleh murtad apabila dia mempercayai kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti berhasrat untuk kafir atau ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran dan keyakinan-keyakinan lain serta iktikad yang salah. Namun kepercayaan yang terdetak di hati semata-mata tidak boleh menghukum seseorang itu murtad jika tidak dilahirkan dengan percakapan atau perbuatan. Yang kedua, melalui kata-kata dan ucapan. Perkataan atau ucapan boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Apabila seseorang mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kepada kekufuran, seperti mengingkari wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sesetengah hukum Islam tidak kekal, dan kenyataan-kenyataan lain yang menyebabkan individu yang membuat kenyataan seperti itu boleh menjadi murtad ataupun kafir. Yang ketiga, melalui perbuatan. Seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam apabila ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam, di samping mengharuskan sama ada melakukan perkara tersebut dengan sengaja ataupun dengan tujuan menghina Islam. Contohnya, seseorang yang memijak Al-Quran, menyembah berhala, melakukan zina dengan kepercayaan bahawa perbuatan itu tidak diharamkan dan sebagainya. Begitu juga melakukan sesuatu yang telah diketahui oleh kaum muslimin akan pengharamannya, seperti haramnya daging babi dan arak, maka perbuatan seperti itu tidak syak lagi boleh menyebabkan kufur ataupun murtad. Dan seterusnya, kesalahan merompak. Jenayah merompak ni dalam undang-undang jenayah Islam dipanggil hirabah. Hirabah ni istilah syarak membawa maksud serangan dengan tujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan secara terang-terangan serta angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan-kawasan yang terpecah daripada bantuan. Ia dilakukan oleh mukallaf yang tertakluk pada undang-undang, termasuk ahli zimmi dan orang yang murtad. Terdapat 4 kategori penjenayah hirabah, iaitu membunuh dan merompak. Yang kedua, membunuh tetapi tidak merompak harta. Yang ketiga, merompak dan tidak mengancam nyawa. Yang keempat, menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Seterusnya, kesalahan menderhata ataupun burah.
Pengertian buruh ni daripada segi bahasa ialah pelampau atau melampaui batas. Manakala daripada segi istilah pula bererti satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan serta enggan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah, sama ada yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala atau hak manusia. Dalam istilah biasa, mereka dikenali sebagai pemberontak. Mereka mempunyai dasar dan undang-undang mereka sendiri, organisasi dan pentadbiran sendiri, serta memiliki kekuatan pertahanan, tentera dan senjata untuk melaksanakan pemberontakan. Contohnya seperti Al-Khawarij dan Al-Haruriyah yang menentang Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kesalahan memberontak ada 3, iaitu perbuatan menderhaka, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Maafkan saya. Yang ketiga, niat memberontak. Teruskan dengan ta'zir. Okey, ta'zir ni adalah hukuman selain daripada hudud dan qisas, iaitu kesalahan-kesalahan ta'zir ni tidak mempunyai ketetapan nas. Hukuman terhadapnya sama ada hukuman hudud ataupun qisas. Kesalahan ta'zir ni boleh menimbulkan pencabulan hak terhadap ketenteraman awam atau individu. Seperti contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW diriwayatkan telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku tuduhan palsu. Kesalahan ta'zir ni termasuklah berjudi, berkhalwat, bercumbu-cumbuan dengan orang yang bukan mahram, ajaran sesat, memfitnah dan sebagainya. Hukuman bagi kesalahan di bawah kategori ta'zir ni ditentukan oleh pemerintah atau hakim sesuai dengan suasana penjenayah kesalahan dan faktor lain. Termasuk di bawah kesalahan ta'zir juga adalah kesalahan jenayah hudud dan qisas yang tidak disabitkan dengan hukuman disebabkan pendakwa gagal membuktikan elemen-elemen yang ditetapkan. Contoh, kanak-kanak yang mencuri boleh dikenakan hukuman ta'zir sebagai pengajaran kerana belum mencapai usia balik. Seperti contoh, kanak-kanak yang mencuri dikenakan hukuman ta'zir, tetapi hukuman ta'zir tersebut seperti contoh mencuci masjid selama sebulan. Hal ini dikawal oleh imam masjid. Contohnya, dikenakan hukuman mencuci tandas masjid. So, kita nak tahu macam mana dia pergi ke tak cuci masjid tu, dia solat ke tak berjemaah, dengan cara ada satu buku yang perlu ditandatangani oleh imam pada setiap hari ataupun pada 5 waktu sehari semalam. 5 hari. Pada contohnya, hukuman yang dikenakan haruslah solat 5 waktu di masjid. So, setiap kali 5 waktu, setiap selesai 5 waktu, imam masjid tersebut akan tanda tangan ataupun cok sebagai tanda dia menghadiri solat di masjid ataupun melakukan kerja di masjid tersebut. Okey, kesimpulan apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah berkaitan dengan tajuk saya, iaitu tiada hukuman keseksaan kecuali dengan nas. Maksudnya di sini apa yang kita lakukan pada setiap hari, apa yang kita lakukan dan kesalahan yang dilakukan adalah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat daripada saya sampaikan tadi, kita ambil iktibar dan supaya kita dapat menjaga diri kita sendiri, kehormatan diri kita sendiri, dan juga kita dapat menjaga maqasid syariah. Okay, setakat itu sahaja daripada saya. Jika ada salah silap, mohon tegur dan terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.